Stop. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz, bada'uz billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang dimuliakan Tuhan Pengurusi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan ketua surau, Haji Maksum, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada malam ini, malam yang penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai pada bulan Safar. Malam ini tak silap 23 Safar. Betul ke tuan-tuan? Tak tahulah, tapi kalau tahun kita tahulah 20 hari bulan. Bulan Hijrah ni kita kurang nak faham. Ya. Sebelum saya masuk kepada tajuk pada malam ini yang tuan-tuan pun telah biasa dengar berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang-orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat jannatan, 2 syurga. Surga dekat dunia dan besok surga dekat akhirat. Apa surga kat dunia ni tuan-tuan yang mulia? Rasa bahagia kat dunia ni tuan-tuan yang mulia, bahagia ni dia letak dekat dalam hati. Bahagia dalam hati. Kita ada kereta, kereta kita mewah, kita mahal, kan, kita beli. Kita letak kat depan rumah, tempat parking kita ni tuan-tuan yang mulia. Bahagia tu bukan dekat kereta, bahagia dekat hati.
Kan? Seronok nampak kereta. Kan? Rumah kita mewah. Rumah besar, 2, 3 tingkat. Tak kira lah macam mana pun kita rasa kita mewah. Kita bahagia, kita seronok. Sebab bahagia ni letak kat hati. Dia bukan letak kat rumah. Nak tahu bahagia tu letak kat hati ke letak dekat mana? Tuan-tuan tengok, tuan-tuan beli kereta, parking kat depan rumah, tepi rumah ke, belakang rumah. Kalau kat kampung tu dia ada ayam. Ayam, tahu ayam? Ayam ni, dia suka naik atas kereta, dia cakar-cakar. Kan? Melek kampung raya, kan? Ayam jantan dengan betina naik atas kita punya kereta tu, dia cakar. Dia ingat pasir, tanah. Kita punya rasa hati tu sakit tu. Macam ayam tu cakar kat hati kita. Itu bahagia. Nak tahu bahagia ni, dia dekat hati. Bahagia dapat isteri cantik ni bahagia tuan-tuan. Tapi bila orang lain kacau isteri kita, kita rasa sakit hati. Kan? Dia kacau bini kita, sepatutnya bini kita yang sakit. Tapi tak, kita punya hati sakit. Sebab bahagia. Sebab tu kita kena syukur dengan nikmat Allah SWT. Yang pertama, nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat harta, kekayaan. Kita kena syukur atas nikmat Allah SWT, harta dan kekayaan. Sebab tak semua orang boleh dapat. Walaupun orang kerja pagi sampai ke malam, tak cukup malam, OT, tak cukup OT, buat lagi part time, tak boleh dapat kaya juga. Tapi kita kena syukur. Sebab apa? Kekayaan ujian yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qarun, lanatullah alaihi, dia kaya. Bila dia kaya, dia lupa Allah. Bila dia kaya, dia tak tunaikan zakat. Bila dia kaya, dia telah lawan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Qarun, lanatullah alaihi. Bahaya kaya. Ramai orang nak jadi kaya. Saya tanya semua orang kat sini nak jadi kaya, semua angkat tangan. Tak ada orang nak jadi susah. Tapi orang nak susahkan orang ramai kat sini. Jadi kaya. Kena pandang sebelah sini lah tuan-tuan. Sebab tiang kat sini yang ada. Yang sini semua tiang tengah repair. Dia kalau tengah repair, basah ni tak ada orang nak sandar. Besok kering siap. Semua penuh. Pengurusi bagus. Dia buat tiang banyak sikit. Sebab tu dia tiang kena tambah beam besar sikit. Dia tahu banyak orang sandar. Tiang kat mana-mana laris laku. Tuan-tuan, pangkat kedudukan ni Allah Ta'ala bagi ni kepada seseorang. Dan kita ni kena syukur atas nikmat pangkat kedudukan. Ada pangkat kedudukan ni ujian besar, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi pangkat kedudukan kepada Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pangkat kedudukan pada Raja Namrud, lanatullah alaih. Dua-dua Allah Ta'ala lanatullah alaih. Kenapa? Dengan pangkat dan kedudukan dia ni, dia tak gunakan untuk perkara yang baik, melainkan dia menzalimi rakyatnya. Dan Allah SWT catatkan dalam Al-Quran tentang dia, Fir'aun lanatullah alaih, Qarun lanatullah alaih. Kenapa? Mereka ingkar atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pangkat kedudukan. Lepas tu bila ni kita ada pangkat kedudukan, tuan-tuan yang mulia, kat dunia ni, tak kira lah pangkat apa pun, tempat kerja kita ada pangkat. Kadang-kadang kita pangkat dekat tempat kerja tu kecil je, leader je. Tapi cakap lebih besar macam manager. Manager dia baik. Tapi leader lebih-lebih. Suweza. Jalan pun macam kembang lain macam. Macam kita ni bos. Tak ada orang lain yang semainkan kita bos. Sama juga dekat organisasi. Taman perumahan, surau, masjid dan sebagainya. Ini ujian. Pangkat ini ujian. Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sama ada kita ni mampu atau tidak. Atau kita gagal dalam ujian yang sangat berat. Pangkat dan kedudukan. Sekiranya Allah Ta'ala kurniakan kita pangkat dan kedudukan, syukur tuan-tuan. Ya, kita kena syukur. Seterusnya, yang kita kena perlu syukur tuan-tuan, ya, masa yang lapang. Sebab tu kalau tu tuan-tuan, minta maaf cakap lah, pergi masjid surau, kalau kita banci umur. Kan? 50 sampai 60 majoriti. Masjid surau. Bila tanya, bencin. Biasa, mana-mana pun sama aja. Tapi ada juga yang 50 sampai 60 tak reti masuk surau. Dia retro tau. Throwback, kembali kepada muda.
dengan hobi-hobi muda tahun 60-an, 70-an. Cara pakai pun muda, cara tunggangan pun muda, bini dia pun dimudahkan juga. Fashion tuan-tuan yang mulia, satu budaya yang kita kena hati-hati. Tak salah, tak dosa pun, tapi dia berbahaya. Sebab apa? Sebab jiwa kita ni tuan-tuan kembali kepada muda, lupa akan satu perkara, iaitu kematian. Suatu dulu masa kita muda-muda, maknanya tuan-tuan pernah muda kan? Kerja keras, banting tulang, perah keringat, pagi, petang, siang, malam. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan masa depan. Kerja penat, kumpul wang, kumpul duit, beli rumah, buat rumah, beli kenderaan, cashkan bayar kenderaan, sekolahkan anak-anak untuk masa depan. Tuan-tuan sekarang dah sampai masa depan. Yang tua ni dah kat masa depan. Rasanya masa depan tuan-tuan nampak masa depan lagi tak tuan-tuan? Kita pelik kan, kita kerja dulu penat-penat pagi petang siang malam. Dah sampai masa depan dah, kita dah tua dah. Masa depan kita pun tak tahu apa. Masa depan apa? Masa depan ialah masa lapang yang Allah Ta'ala nak janjikan kita satu kehidupan. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal abadi. Dunia sementara, tempat ujian. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat ujian. Dunia tempat tanam. Dunia tempat kita melabur. Akhirat Allah SWT janjikan perkara yang benar. Yang Allah Ta'ala bagi tahu tadi. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Kita nak dapat surga yang lebih kekal. Surga yang pasti lebih baik. Iaitu surga akhirat. Masa yang lapang. Kita kena syukur tuan-tuan dia dapat masa lapang. Belum tentu orang muda pasti masa dia sibuk. Susah dapat masa lapang. Muda. Orang muda ni lain macam tuan-tuan. Dia kerja ni, dia boleh sampai pukul 8 malam sampai 12 malam. 8 pagi, 12 malam. Dia steady, jaga mesin berdiri, tak ada masalah. Kita dengar kuliah 40 minit, cari tiang. Belum suruh berdiri. Cakap belum, itu pun ada yang dah tidur. Kan? Budak muda ni, 8 pagi kerja sampai 12 malam. Boleh tahan, besok berterusan, Sabtu Ahad kerja. Kita tak boleh tuan-tuan. Nasib baik pintu sini automatik. Kalau kena tarik jendela tu, tak tahu macam mana nak tunggu, siapa nak bukakan pintu. Ini auto, sampai tekan dia buka sendiri. Untung tuan-tuan, macam ini pun ada. Allah. Masa lapang. Belum tentu tua ni tuan-tuan kita dapat masa lapang. Tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu Taala, kita kena syukur nikmat Allah Subhanahu Taala. Umur kita ni Allah Taala bagi kita masa lapang. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antaranya masa lapang sebelum datang masa sempit, masa sibuk. Masa sibuk kita dah hilang. Tapi ada juga orang yang tua sampai sekarang masih sibuk. Tak payah anak tua. Yang macam saya pun sibuk. Kita ni kalau dah tua-tua tuan, tengok bini pun cakap pergi surau eloklah bang. Kan? Dah umur-umur 60 ni, 65, 70, 50 akhir. Kan? Bini cakap, bang, pergi masjid surau lebih baik lah. Dia dekat rumah, ngada-ngada. Penyakit dah banyak package lah. Mulut minta bukan-bukan. Orang rumah pun naik nyampah, pergi masjid surau, selesai masalah. Kan? Balik, lepas isyak, penat, tidur. Kan? Senang. Masa lapang. Kita kena syukur nikmat masa lapang. Sebab masa lapang tak semua orang dapat. Kita ingat besok kita dah pencen, dapat duit pencen, kita dah keluar APF, KWSP, kita ada masa lapang. Tak, belum tentu tuan-tuan, belum tentu. Kan? Kita rasa macam itu tapi belum tentu dapat. Sebab tu kita minta dengan Allah Subhanahu Taala, biarlah kita menjadi hamba yang mensyukuri nikmat masa lapang. Dan kita pada masa ini tuan-tuan, Allah Taala beri kita peluang dan kesempatan untuk ada masa lapang untuk datang ke masjid, datang ke surau. Dan kita kena gunakan masa kita yang lapang ni tuan-tuan dengan amalan-amalan agama.
Seterusnya tuan-tuan yang mulia, nikmat yang kita kena tuan-tuan mulia, syukur ya tuan-tuan mulia, ialah nikmat kesihatan. Kesihatan ni nikmat yang paling besar. Kaya, betul. Pangkat, betul. Bahagia rumah tangga, betul. Masa lapang, betul. Kesihatan sangat luar biasa. Sihat, ibadah mudah. Sakit, ibadah jadi susah. Masih boleh ibadah, tapi jadi susah. Sementara sihat, kuat ibadah. Dah sakit, teruskan ibadah. Masalah kita, masa kita sihat, susah ibadah. Masa sakit, tak boleh ibadah. Dua-dua tempat jadi susah. Sementara ni tuan-tuan mulia, Allah bagi nikmat kesihatan, kita guna. Sihat, banyak-banyak ibadah. Sementara boleh ngaji ni tuan-tuan mulia, sama ada kita nampak atau pakai cermin mata, banyak-banyak ngaji Quran. Ni Quran ni tuan-tuan mulia, bacaan kita harian, ikut kesesuaian masa, ikut jadual yang tuan-tuan buat, bukan yang ustaz imam buat. Kita buat, kita sendiri buat, dan kita kena disiplin dengan diri kita. Kalau kita sempat lepas subuh, baca lepas subuh. Tak sempat subuh, zuhur. Tak sempat zuhur, asar. Tak sempat asar, maghrib. Tak sempat maghrib, isyak. Semua tak sempat, nanti dibacakan oleh mungkar nakir. Sempat, disiplin diri. Sempatkan, macam mana pun kita kena sempatkan, disiplin diri. Mesti tak boleh. Semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni tadi tuan-tuan yang mulia, ada satu nikmat yang bila kita dapat, yang lain kita lupa, iaitu nikmat dalam beragama. Nikmat iman, nikmat amal, nikmat ibadah. Ini nikmat yang luar biasa. Orang yang beriman, orang yang beramal, orang yang beribadah, tuan-tuan yang mulia, sibuk macam mana pun, dia akan ada nikmat. Kaya macam mana pun dia rasa nikmat beragama. Bahagia rumah tangga dia macam mana pun, isteri dia cantik macam mana pun, dia masih ada nikmat beragama. Kaya dia macam mana pun, dia ada nikmat beragama. Kaya tuan-tuan, rumah sampai 4 tingkat, 5 tingkat. Tukang masak 2 orang, driver ada, kereta 5-6 biji. Anak-anak berjaya. Tapi dia ada nikmat agama. Dia kaya dengan agama dia tuan-tuan. Dia suka datang surau. Walaupun surau renovation. Surau mungkin kipas tak berapa nak hidup. Alhamdulillah surau ni tuan-tuan antara surau yang paling baik. Aircon kuat sebab pengerusinya tokek aircon kot. Ada setengah-setengah tempat tuan-tuan dia, kita pergi, nak pusingkan kipas tu dah pasang dah. Switch on. Kena ambil penyapu. Boleh pusing. 5 macam 1. Sini 1 macam 5. Lain. Sampai minta, Ustaz, minta tolong sikit. Kenapa? Perlahankan sikit aircon. Ustaz yang ceramah minta pula kurangkan aircon. Sejuk sangat. Kan? Ini hebat. Kita ada kelebihan tuan-tuan media. Walaupun rumah kita kaya, isteri cantik. 1. 2, muda lagi. Tapi bila nikmat tuan-tuan media pada agama, pada amal, pada ibadah, yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa seronok. Bila ibadah ni tuan-tuan media, kita jadi seronok, kan? Kita datang masjid, datang surau ni tuan-tuan media, maghrib, lepas tu kita ada kuliah. Kuliah ni bukan satu tajuk, saya bawa tasawuf. Ada ustaz bawa Quran Sunnah, ada buat tauhid, ada buat bab fiqh, ada umul muamalat. Kan, munakahat, perkahwinan, munakahat, perkahwinan, muamalat, jual beli. Ada Quran, ngajar tajwid, macam-macam jenis. Bukan kita faham pun. Duduk sandar, tengok jam, mukadimah tak habis lagi. Kan? Ustaz bawa kitab besar ni. Ini tuan-tuan, Tambil Khafidin ni besar tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan bawa 5 kitab macam ini pun, kena bawa lori. Kan, yang biasa bawa ustaz lah, kan, pelajar tak bawa. Biasa macam tu. Nikmat. Sebab tu tuan-tuan dia,
tidak ada satu nikmat yang paling bahagia kat dunia ialah nikmat kita beragama. Sebab tu bila isteri kita ni orang yang kuat agama, senang. Anak kita orang yang kuat agama, senang. Kita sendiri orang yang bagus agama, satu karya senang. Wa na'udzubillah, kalau kita pun tak kuat agama, satu karya susah. Betul tuan-tuan? Kalau semua fikir macam-macam, tak faham agama, tuan-tuan tengok masuk masa pelantikan. Mesyuarat khas pencalonan pelantikan AJK Surau. Kalau orang tak ada beragama, calonkan pengurusi sampai 8 orang. Saya calonkan dia, sokong. Saya calonkan dia, sokong. Saya calonkan, sokong. 8 orang interview kat Jabatan Agama. Pening. Imam sampai 11 orang. Dia nak 2 je. 11 orang. Dia calonkan dia, dia calonkan dia, dia calonkan dia, dia calonkan dia. Semua ahli karya, semua ada calon. Satu pergi, satu karya pergi sekali. Habis. Masjid Surau dah tak ada dah. Sembahyang Zuhur tak ada dah. Semua pergi calon. Pening. Sebab tu kita nak orang yang beragama. Orang yang tahu pasal agama. Orang yang tahu pasal hukum hakam agama. Untuk apa? Untuk mudah ahli karya. Dan kita ni terlihat bila tahu dengan orang, hidup dengan berkeliling dengan orang yang beragama, orang tahu agama, hidup mudah. Dia faham. Kalau duduk taman, tuan-tuan yang mulia, taman perumahan, orang yang ada agama, ada ilmu, dia tak akan letakkan kereta dia dekat depan rumah orang. Orang ada agama, orang faham agama, orang tahu agama, orang amal agama, dia tak akan parking kereta dia depan pagar rumah orang. Melainkan selepas minta izin. Mat, minta maaf ya Mat. Kan, kereta ada 3, anak balik dari universiti. Kan, minta, boleh tak parking kat pagar rumah kau? Kan, sebab Mat ni, dia ada motor je, dia tak ada kereta. Jadi dia buka pagar sikit, motor dia boleh lepas, cukup. Kita pula ada rezeki 3. Minta izin telefon. Mat, kat mana? Nak minta tempat parking? Ni orang ada agama. Tapi kalau orang tak ada agama, tak ada ilmu agama, tak amal agama, suka tekak dia je. Lori. Bukan kereta, lori. Bukan yang 3 tan, 10, 40 kaki. Trailer. Melintang dia parking. Kepala je, betul kat rumah dia. Kepala dia, betul kat depan rumah dia, kepala. Ekor dia ni, 5 rumah tutup habis. Dia bukan kira kita punya jiran ni orang nak bersalin. Isteri kita ni syarat ngandung dah. 9 bulan dah. Bila-bila masa nak bersalin dah. Kita parking kereta pun dalam pagar tu dah sengit dah. Dah standby dah. Barang-barang semua dah ada dah. Nak keluar. Dia parking. Betul. Saya bawa kereta lori. Saya parking depan rumah saya. Betul kepalanya. Ekornya. 3 rumah tutup semua. Ini orang tak ada agama. Tegur, memang lenting je. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, agama tu penting. Amal agama tu penting. Suka pada agama tu penting. Lebih-lebih suka kepada orang yang beragama. Tuan-tuan, penting. Minta maaf lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita pun orang beragama. Bagus. Surau, alhamdulillah. Masjid, bagus. Kuliah, datang. Sedekah, memang tak pernah lupa. Baca Quran, istiqamah. 5 fardu, okey. Cakap kat masjid surau, baik. Bela kucing. Kita ni orang masjid surau, bela kucing. Cantik, sikatkan, bagus. Time buang kat depan rumah orang. Orang tu angin dia. Pagi-pagi nak pergi kerja kalang kabut, terpijak pula. Kita balik pada surau. Lepas subuh, kan. Relax, seronok je kan. Mamak tu nak pergi kerja, pagi-pagi dah terpijak taik kucing kita. Kita ada di masjid surau, kan? Kopiah ada lagi, serban masih pakai. Tasbih besar. Kan? Ni, kita kena pastikan tuan-tuan, perkara kecil ni, bila kita amal agama, kita orang agama, benda kecil kita rasa besar. Sebab dia akhlak.
Agama ni dia menghidupkan akhlak, adab. Orang yang ada agama, dia orang yang beradab. Orang yang berakhlak. Orang yang tidak ada agama, dia orang yang tidak ada adab, tidak ada akhlak. Orang yang tak ada akhlak ni, orang yang tidak ada adab, kalau dia datang, kita nyampah. Tengah medan ngeteh kan. Kat mana kedai apa? Adinda ya, Adinda. Sini Adinda. Saya pun dah tahulah tuan-tuan. So, semua pekerjanya perempuan. Mana perempuan saya ada kat situ lah. Ngaku je lah tuan-tuan. Tak nak baik-baik sangat lah kan. Dia adab. Tengah duduk medang-medang lucu canai. Yang buat pun perempuan Saya tengok surau sini dapat seronok lah. Hari-hari kat sini. Ini muka-muka kat situ. Kan. Kita seronok-seronok kan. Tiba-tiba ada mamak ni datang. Dan kita tahu dia orang yang tak ada akhlak. Tak ada adab. Kita rasa spoil. Nak sarapan pagi tu walaupun kedai Adinda semua perempuan. Jadi kekanda pun tak boleh. Jadi nenda. Sebab apa? Sebab kita tahu kesan orang tak ada akhlak. Satu agama tu dia ajar kita akhlak, ajar kita adab. Jadi orang yang beradab. Orang yang muda menghormati orang yang tua. Orang yang tua mengasihi orang yang muda. Ini Allah Ta'ala ajar. Tuan-tuan, insyaAllah. Ya? Baik. Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan sejarah besar Islam. Saya ingat masa tu lagi saya bersamahah Datuk Mufti kita ni bagi kuliah. Saya datang, tuan-tuan pun hadir, lebih kepada hijrah. Kan? Hijrah. Saya nak sikit tuan-tuan yang mulia berkongsi tuan-tuan yang mulia berkenaan dengan hijrah. Ya, hijrah. Sejarah menyatakan berlakunya hijrah, permulaan hijrah pada 26 Safar. Maknanya bulan Safar. Walaupun tarikhnya berbeza. Ada yang 26 Safar sampai hijrahnya Rabiul Awal, kan? Ada yang hijrahnya Muharram dan sebagainya. Tapi setengah ulama berpendapat bermulanya hijrah baginda Nabi SAW pada 26 Safar, iaitu hari ke-14 tahun kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ni tuan-tuan yang mulia daripada kota Makkah ke kota Madinah ni bukan sebab suka-suka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Bukhari 3627. Hadis Bukhari, hadis sahih. Dinyatakan, aku telah bermimpi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk berhijrah daripada kota Mekah ke satu tempat yang aku lihat banyak pohon-pohon kurma. Maknanya Nabi SAW ni diperintahkan oleh Allah SWT hijrah, pindah daripada kota Mekah ke satu tempat yang Nabi SAW pada mimpinya itu dia lihat banyak pokok-pokok kurma. Yang aku ingat tempat itu ialah Hamamah, satu tempat. Tapi dia ialah Yastrib ataupun kita panggil kota Madinah. Maknanya tuan-tuan yang mulia, hijrah Nabi SAW ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan yang mulia, perkara yang Nabi SAW kena buat. Mesti buat. Jadi bila nak berhijrah, dia tahu orang Mekah pada masa itu dia tidak menyukai baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para pengikutnya. Kerana kita tahu kota Mekah pada masa itu tuan-tuan yang mulia dipimpin oleh kabilah-kabilah, ketua-ketua Quraisy Jahiliyah. Orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ni tuan-tuan yang mulia, dia ada satu tempat musyawarah yang dipanggil Darul Nadwah. Bunyi sedap, kan? Kalau kita cakap ni, jumpa orang kursus ke? Ya, kat mana? Darul Nadwah. Oh, hebat.
Kan? Mekah dulu dah ada Darun Nadwa. Yang diketuai oleh ketua-ketua kabilah Quraisy pada masa itu, di antaranya ialah AJK, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan seangkatan dengannya. Maknanya, Darun Nadwa ialah satu tempat mesyuarat ataupun badan yang akan membuat keputusan berkenaan dengan kepimpinan pemerintahan kota Mekah pada masa itu. Maknanya orang-orang hebat, orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, semua ada dekat situ. Dan hijrahnya Nabi SAW ini tahu oleh komiti AJK Darun Nadwa. Mereka tahu Muhammad SAW ni dia akan hijrah. Jadi bila Muhammad SAW nak hijrah, bermusyawarat Darun Nadwa. Apa nak buat dengan Muhammad? Sebab pengaruh Nabi Muhammad SAW ni dia luar biasa. Dan kita tahu pada masa itu orang-orang kafir Quraisy kota Mekah menyembah berhala. 365 berhala ada di keliling kota Kaabah pada masa itu. Dan mereka telah menyembah berhala ni lama daripada datuk nenek moyang mereka. Tak ada orang berani nak sentuh agama nenek moyang mereka, melainkan apabila Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, mengangkat menjadi Nabi, dan menyampaikan dakwah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, sebutkanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi SAW ini menyampaikan, tuan-tuan yang mulia, dakwah secara terang-terangan. Dia ada macam-macam episod, sesi. Dulu sampaikan secara sorok-sorok. Lepas tu terang-terangan. Daripada kisahnya, tuan-tuan yang mulia, kita tahu bila Nabi SAW di Gua Hira, dipeluk oleh malaikat Jibril AS, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, hingga akhir-akhir. Suruh Iqra, bacalah. Kan? Balik rumah takut, rasa gemetar, tuan-tuan yang mulia. Dia tahu, tuan-tuan yang mulia, yang bahawasanya umat dia, kaum dia, Quraisy pada masa itu menyembah berhala. Dia rasa risau, dia rasa takut. Kan? Berselimut dia, diselimutkan oleh isinya, Khadijah radhiyallahu anha. Kan? Takut. Dan agama ni, tuan-tuan yang mulia, pada masa itu dia tak boleh nak berkembang. Kita ni tahu agama, pandai agama, ada ilmu agama. Tapi kalau kita tahu sendiri, dia tak boleh nak berkembang. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Besarkanlah Tuhan kamu, sampaikanlah, besarkanlah Tuhan kamu. Maknanya bagi Nabi SAW, perintah daripada Allah SWT, baru jumpa kepada semua manusia pada masa itu, sama ada dia, kaum dia, bukan daripada kabilah dia, dia menyampaikan dakwah. Dan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW ini tidak disukai oleh pembesar-pembesar kabilah Quraisy pada masa itu, yang mana boleh mengancam anutan agama lama mereka, iaitu agama penyembahan berhala. Dia tak suka. Bila Nabi SAW sampaikan secara terang-terangan, sahabat-sahabat Nabi SAW masuk Islam. Dan mereka pun, pembesar-pembesar Quraisy, berbincang, bermusyawarat di Darun Nadwa. Apa nak buat dengan Muhammad? Bincang, tuan-tuan yang mulia, lebih kurang ada 9 ataupun 11 ketua kabilah bermusyawarah. Abu Lahab, Abu Jahal, kan? Abu Sufyan, dan lain-lain. Orang-orang besar nak buat keputusan apa kita nak buat pada Nabi SAW.
ada cadangan, 2 cadangan daripada Abu Jahal. Yang pertama, Abu Jahal ni dia punya kuasa veto cakap ni dia power. Satu orang yang kuasa veto, pandai cakap ni, saudara dia. Nak menang sendiri. Dia cakap, dia bagi cadangan, senang macam ni. Kita tangkap Muhammad, tangkap dia, kita kurung. Kurung dalam satu tempat, kurung penjarakan dia. Selagi dia tak tarik dia punya ajaran, biarkan dia. Tangkap, kurung, masuk penjara. Dalam mesyuarat itu, dia ada satu orang laki-laki, syekh, berpakaian syekh, orang alim, yang menyatakan dia adalah daripada negeri Najd. Dan dia sebenarnya, dia ulama menyatakan dia ialah iblis laknatullah alaihi yang menyerupai manusia masuk dalam mesyuarat. Dia bagi tahu cadangan kamu itu bagus. Tetapi sekiranya kamu memenjarakan Muhammad SAW, nanti kaum dia akan cuba keluarkan Muhammad SAW daripada penjara. Dan akan berlaku kan satu suasana yang tidak aman, perperangan di antara kabilah dan kabilah. Tuan-tuan azan ke? Lepas azan saya sambung 2 minit. Biasa saya berhenti, saya sambung 2 minit kan? Boleh, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
سيدنا محمد. Subhanallah. Baik, kita sambung sikit tuan-tuan ya, insya-Allah. Jadi bila Abu Jahal tuan-tuan dia mensyorkan, mencadangkan agar Muhammad SAW ini ditangkap, dipenjarakan. Maka tidak dipersetujui oleh yang laki-laki Syekh tadi itu daripada Najd. Ya. Dan cadangan yang kedua iaitu kita tangkap Muhammad SAW dan bila kita nak tangkap dia akan gunakan semua kabilah, 11 kabilah. Setiap orang kabilah tu hantar wakil tangkap Muhammad dan kita bunuh. Cadangan yang kedua ini telah disokong oleh laki-laki daripada Najd. Dia bagi tahu ini cadangan yang baik. Ulama mentafsirkan tuan-tuan yang mulia, bila satu perkara yang ada kejahatan di dalamnya, pasti di situ ada satu keputusan yang diperbuat oleh iblis. Sama macam kita. Sebab itu bila kita marah ni tuan-tuan yang mulia, kita marah, keputusan biasanya yang keluar daripada mulut kita ini tak rasional. Dia daripada api, iaitu iblis, laknatullah alaih. Sebab tu dalam agama kita disunahkan bila kita marah, suruh duduk. Marah lagi, baring. Macam itu. Sebab marah ni dia bukan rasional untuk orang buat keputusan. Suatu paling bahaya bila kita tengah marah, kita boleh buat keputusan yang pasti di dalamnya ada satu cadangan, bisikan daripada iblis, laknatullah alaih. Ini untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Ya, tuan-tuan rasa marah sama ada dengan isteri, anak dan orang di bawah jagaan tuan-tuan, tuan-tuan sebagai bos dan sebagainya, ingat perkara ni. Kita marah, kita ingin ingat. Kita takut ada bisikan ataupun suara-suara yang suruh buat keputusan, iaitu suara daripada iblis, laknatullah alaih. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Minta maaf atas kekurangan dan masa yang saya ambil untuk tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita temukan dengan tasbih kafarah surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.